Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para akhwat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kita walaupun secara bersiaran Ana secara online dan rasanya akhwat di hadapan Ana semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat harapnya. Dan pada ruangan pada kali ini di Jalsah akhwat sempena Ramadan 1444 Hijrah, Ana mengucapkan selamat menyambut Ramadan di pertengahan Ramadan ya. Kita pada pertengahan Ramadan ini sudah berakhir 1/3 Ramadan dan kita di dalam pertengahan Ramadan yang di 2/3 Ramadan insya-Allah. Jadi akhwat, di Ramadan yang mulia ini kita sebenarnya menanti-nanti kehadiran Ramadan ini dalam sambat setiap tahun, bulan yang amat barakah kan. Jadi pada Ramadan ini pihak JKTMI di pusat telah mengadakan dengan temanya Ramadan Aku Kembalikan, supaya kita kembali kepada fitrah yang sebenar-benarnya. Masya Allah, dengan Ramadan, dengan bulan yang mulia ini, setiap segala apa sahaja amalan kita yang diniatkan kepada Allah SWT, ya, berpuasa dan solat dan mengaji Quran, apa semuanya itu berganda-ganda pahalanya dan ampunan Allah terbuka, pintu pengampunan Allah terbuka seluas-luasnya. Jadi tapi mengejutkan ya, apa di dalam bulan yang mulia ini kita menerima banyak statistik salah satunya daripada SW Corp yang mendedahkan statistik pembaziran makanan sehingga 40,000 tan pada Ramadan yang sebelum ini, dan dan ini pun dikatakan pada tahun 2022 ada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang menunjukkan 76%, akhwat, 76% sampah ini adalah daripada sisa makanan ya, yang tidak dapat dielakkan seperti tulang, kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi ini amat mengejutkanlah di dalam bulan yang mulia, tapi pembaziran makanan ini meningkat. Jadi mungkin kerana adanya betapa meriahnya bazar-bazar Ramadan dan ya, semua kalau kita pergi tu semua mendambat selera lah. Jadi inilah sebenarnya dugaan kita sebenarnya adalah untuk mengawal nafsu kita kan. Kalau tidak seterusnya, kalau semua nak beli seperti dalam kartun ni, terjadilah pembaziran di bulan Ramadan. Ya, terutamanya kalau macam ibu-ibu lah ya, untuk meraihkan anak-anak kan, kadang-kadang nak ni, anak tu nak ni kan, anak tu nak kuih tu, anak ni nak nasi ayam, anak tu nak nasi kerabu ke, tak, hak ni nak kuih ayam kecil lah, hak ni nak ayam masak pedas lah tak. Jadi lah makan sikit je, secubit seorang, jadi semuanya membazir. Jadi gitulah kita sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab, supaya kita sentiasa mengawal pemakanan dia, terutamanya semasa iftar. Sepatutnya iftar ni bukanlah satu pesta makanan ya. Iftar ni sama je seperti kita dinner kita lah, makan malam kita dah. Bagaimana kita bersederhana, sama juga di bulan Ramadan ini. Dan sebenarnya itu yang lebih barakah kepada kita. So dan orang-orang yang membazir ni seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi apabila kita kata saudara ni, kita dengar ayat ni kan, apabila diibaratkan saudara ni, ada seorang ustaz ni menghuraikan saudara ni macam mana kalau kita
di hari raya nanti kan, nak sambut raya ke, kita pergi jumpa orang-orang, pok saudara, mak saudara tu saudara kan, macam mana kita kena bersalam, cium tangan apa semua kan. So sampai tahap itu kalau kita katakan syaitan ini akan menjadi saudara kita, na'udzubillah min zalik. Jadi atas inisiatif sebegitulah untuk kita mengelakkan pembaziran, wanita ikram daripada pusat turun kepada negeri dan kita daripada negeri turun kepada kawasan untuk mengadakan mengambil inisiatif ini untuk mengadakan pertandingan sifar pembaziran. Jadi tahniah kepada semua kawasan. Ana rasa semua kawasan telah menghantar peserta yang mana terdiri sekurang-kurangnya seorang peserta daripada setiap kawasan untuk mencayakan pertandingan sifar pembaziran ini. Kita kena tunggulah sehingga 15 April ni kawasan mana yang berjaya memenangi pertandingan sifar pembaziran ini. Jadi sebenarnya akhwat, kalau kita lihat yang kita bazirkan tu, apa yang dibazirkan sebenarnya itu adalah sebenarnya bahagian untuk orang lain. Ya, bahagian itu sebenarnya yang patut kita boleh infakkan dan kita manfaatkan untuk kita memperoleh ganjaran pahala. Ya, contohnya kalau kita pergi tadi kan, kalau nak beli RM10 kita kata sikit je kan, kata kita beli nasi ayam. Lepas tu tak makan pun nasi ayam tu RM10. Dan sebenarnya RM10 tu sebenarnya harga RM10 tu sebenarnya kalau kita infakkan, Masya Allah lebih berganda-ganda lagi dan dapat manfaat kepada orang yang nanti-nanti yang tiada makanan ya. Contohnya dia kalau kita infakkan di MyCare kan, dia saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa bumi yang amat dahsyat di Turki dan Syria kan. Bagaimana keadaan mereka untuk mendapatkan sesuap nasi tu, makanan lah. Kalau kat sana tak makan nasi dah, tepung tu, roti tu, begitulah amat mencabar sekali kan. Jadi itulah yang mereka menanti-nantikan para dermawan daripada sumbangan-sumbangan untuk sampai kepada mereka. Sehingga ada mangsa ni yang berkata mereka tak perlu apa-apa pun pada waktu ini, hanya dia kata bantulah anaknya untuk makan. Kita bayangkan anak tak dapat makan ni kan. Dan pernah yang pernah di-sharekan sebelum ni kan, bagaimana seorang anak yang bertanya kepada imam lah. Dan bagaimana sah tak puasa dia, kerana dia bersahur dan tidak berbuka. Sehingga dia bersahur balik dan bersama lagi puasanya. Jadi bila imam tu tanya kenapa dia tak buka, kenapa? Kerana dia tak ada makanan untuk berbuka puasa. Sehingga tahap itu kan. Jadi itulah satu kisah lah kan untuk kita menginsafi bagaimana kita makan iftar kita sehari-hari kan. Jadi sebenarnya daripada hadis siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Hadis daripada riwayat Ahmad Al-Tirmizi. Dan juga bagi orang-orang yang berpuasa ni doalah di mana Allah mengatakan 3 golongan doa mereka tidak akan ditolak: imam yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Ini daripada hadis riwayat Ibnu Majah. So jadi akhwat, sebenarnya apa matlamat kita dalam bulan Ramadan ini? Tak lain dan tak bukan ialah untuk kita mendapatkan takwa. Seperti mana Allah menyebutkan, memerintahkan umatnya yang beriman tentang kewajipan menahan diri luaran dan dalaman melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Imran menyebut ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk
orang-orang yang bertakwa. Rupanya apa ya, takwa ini adalah tiket ke syurga kawan. Jadi kalau kita kata, kita bayangkan sekarang ni kan, kalau nak balik beraya, yang mana anak-anak yang berada di luar negeri, di luar Kelantan nak balik tu, tiket ni memang benda paling penting lah. Awal lagi berebut-rebut dah kan, sebab nak beraya bersama-sama kan. Jadi gitulah, kalau kita bayangkan tiket syurga ni macam mana pentingnya untuk kita awal-awal lagi kita book kan. Rupanya dengan takwa ni kita dapat book tiketnya ke syurga, insya-Allah kawan. Jadi dan ditambah lagi daripada surah An-Naba ayat 31, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan dan kejayaan. Dan kemenangan dan kejayaan ini tak lain dan tak bukan adalah syurga yang hakiki. Jadi insya-Allah akhwat, Ana rasa setakat itu sajalah perkongsian pada jalsah pada kali ini. Sebenarnya ia adalah banyak pengajaran, peringatan untuk diri Ana sendiri terutamanya, dan apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang tidak baik itu daripada Ana juga. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pause di sana, buka je.